Orang boleh solat malam dia iktiraf. Orang jaga mak bapak dia iktiraf sebagai jihad dalam Allah. Orang yang jaga hati dia iktiraf juga sebagai jihad dalam Allah. Berarti dia maksudnya ialah attitude. Terus yang semua hadap kita ni adalah kerja agama ni mesti kena mengiktiraf itu dekat semua orang. Tak perlu kita dekat level sama macam kita ni. Ni bukan isu apa Islam ni, isu attitude. Itu sikap kita. Bila kita berlaku selalunya dalam kepimpinan yang kompleks kan, yang ada budaya dia sendiri. Betul macam PAS dan orang sekalian ke budaya dia tu dia mesti kena ada Islami. Jadi orang yang tak ada Islami tak nak kena biar umpama dia. Jadi dia ni dia anggap sebagai tak cukup saran dia. Jadi bukan salah Islam. Ini ialah isu budaya beragama. Dalam konteks PAS ni, kalau orang tu bukan ahli, mesti dia tak boleh cakap tentang Islam. Khususnya boleh cakap tentang PAS yang dia tak ada ahli umpama dia. Jadi yang ini bukan isu Islam. Isu ialah kebudayaan Islam tak kompetitif orang sendiri. Mengenai tahapan orang sebenarnya, dia sebenarnya dia satu isu yang lain daripada attitude ni mengenai secara kita punya mikro. Contoh dalam konteks jemaah kita, jemaah kita ni dia bukan bergerak atas apa terpaksa nak buat. Jemaah dia ada wawasan. Bila dia ada wawasan, automatically dia mempunyai apa target dia. Contoh dalam konteks di sini, kalau kita mau kita punya JIK kita ni ialah mendempani isu-isu apa ni kepentingan masyarakat kampus. Contoh macam isu UIN umpama dia kan, yang dalam kerangka yang sederhana tapi mesti kena sampai umpama dia. Jadi automatik amal Islam kita bincang kat itu. Contoh dia kita menggerak usaha, kita buat kita punya convention, kita ikut kepentingan UIN kan. Jadi benda tu semua tu boleh buat, tak perlu tunggu kita ada sebuah negara. Tak perlu kita mempunyai sebuah parti. Kalau kita ada 5 orang pun kita dah boleh buat convention. Contoh convention kecil macam ni. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya, kalau kita lihat betul, masalah perlawanan yang terlalu kuat ataupun tabiat perlawanan yang kuat dalam organisasi. Untuk kadang-kadang kita akan hilang benefit kita. Sebagai contoh, apabila PAS dia dikunci dengan cita-cita keislaman dia, contoh macam hudud dengan negara Islam. Masalah bila kita tak libat benda tu, kita force benda tu sampai tak dapat. Kita force benda sampai tak dapat. Contoh dia ada 5 step. Step yang kedua kita tak boleh buat, kita force step pertama dan kita confirm sampai kedua gagal. Yang ni yang berlaku pada PAS waktu dia dalam 2004 tu. Bila dia force, dia tahu betul orang memang berbeza pendapat yang tajam, yang perbezaan pendapat yang tajam itu pasti memanjangkan kezaliman UMNO itu. Bila rakyat pecah, pakatan rakyat pecah, memang baik UMNO semua. Jadi kita improve lagi benda tu kan. Sedang kita tahu benda tu terjadi dalam isu itu negara Islam. Jadi yang ni bukan isu keimanan ke, bukan isu ni isu apa ni, strategi kita ataupun dimensi amal Islami yang kita nak ambil macam mana. Jadi dalam konteks kita memang tak mahu. Sedangkan amal Islami saya kata tadi luar ruang lingkup dia. Kita tak pernah ajak orang untuk dekat kita dalam konteks kesihatan. Kita tak pernah ajak orang ni dekat kita dalam konteks kekeluargaan. Beli rumah pun kena ada kontrak. Gila bromance ada kontrak. Contoh buat projek ada kontrak. Buat projek buat tengah Melayu sama, ikut Cina sama pemodal kan. Padahal nak beli ayak ada kontrak. Dan ada piawaian ayak. Bapa ni layan ayak tu, sudah kita mesti untuk ni. Buat projek tak ada kontrak. Jadi amal Islami kita ni, bila kita boleh bincang kekeluargaan dan benda tu tak payah ada sebuah negara. Seperti cerita tentang konsep kontrak ni, kena kawin pun ada kontrak. Baru orang selamat. Di segi pewarisan, di segi harta dan sebagainya. Tak payah tunggu dalam Islam. Sampai Islam memang kena buat. Sebab jaminan semua jaminan. Betul pemodal. Ataupun dalam dimensi yang lain ni, kesihatan. Cerita pasal breast cancer campaign. Cuba kita tidak betul. Kita tak pasal dalam amal Islami PAS untuk menunjuk. Padahal benda ni tak berperang tu. Rasulullah SAW itu benda yang paling mudah yang Nabi buat antara amal Islami ni ialah kumpul semua orang untuk menolak kezaliman dalam perjanjian wudu. Agar sama dengan kepala gangster. Sampai kejahatan-kejahatan dalam perjanjian yang semua benda ni berlaku sampai berlaku. Jadi
sekarang ni saya tengok ialah satu attitude. Bila kita bangkit mengenai amal Islami ni, keimanan, lepas tu ada setengah nak lebih, ada setengah nak kuat, itu ialah isu dia attitude. Dari segi organisasi ni, saya rasa isu dia adalah wawasan. Wawasan kita tu, kita nak pilih wawasan yang adalah satu yang lama lah, lawan sampai kalau orang bunuh sebenarnya, kita lawan sampai kalau. Ataupun kita nak ambil dimensi yang lain, yang kita boleh lawan adalah semua benda yang bila kita benar. Dari segi kesihatan, dari segi keluargaan, kita ajak orang kalau dalam konteks ini, dari segi pendidikan, kita tu tak payah ada sebuah parti. Kita dah boleh bincang tu. Jadi amal Islami yang kita bincang ni adalah Bollywood itu mesti kena anjas sejauh tu, baru kita boleh ada satu dinamika dalam pemikiran kita, akhirnya akan membentuk attitude kita yang lebih dinamik. Budaya organisasi kita akan dinamik. Kita akan anggap bahawa Islam ni tak cukup kita hanya buat dalam bentuk parti. Unsur pertolongan luar parti perlu ada, NGO kena ada, kanan mahasiswa kena ada, perbezaan pendapat kena ada. Semua tu akan menggarap kekuatan yang ada pada kau dapat. PAS hanya akan kuat bila mempunyai lebih satu identiti. PAS akan kuat bila berkawan dengan lebih ramai orang. Bukan begitu dia, orang yang beza pendapat tu tutup itu. Jadi dia akan kuat. Jadi suatu amal Islam ini dia kena pergi sampai hidup ni. Dia kata amal Islam ni kita meraihkan semua orang lah. Amal Islam ni ada toleran. Kena iktiraf semua kebenaran yang ada. Dan sebab mengiktiraf kebenaran ni satu benda yang memang dituntut agama. Asalkan perkara itu membawa Kebaikan kita kena iktiraf. Sebab faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau kita nak iktiraf program ni sebagai program amal Islami, tentu kita tak akan boleh buat benda yang besar. Kalau dalam konteks Pakatan Rakyat, kita tak boleh mengiktiraf partisipasi itu sebagai amal Islami, tentu kita tak akan boleh mengiktiraf kewajipan untuk bernegara. Sebab ma la yutimul wajib illa bihi fa huwa bil wajib. Takkan boleh tidak sempurna satu benda itu melainkan perlu satu benda yang lain, maka benda yang lain itu menjadi benda yang wajib. Tak sempurna untuk mewujudkan sebuah negara, melainkan perlu pada sebuah jemaah dan parti. Jadi parti itu menjadi benda yang wajib. Tak sempurna mufakat parti yang nama PAS ni, kecuali perlu pada mufakat yang lain termasuk Pakatan Rakyat, maka Pakatan Rakyat itu menjadi benda yang wajib. Jadi kadang-kadang kita pakai amal Islami ni dalam konteks jemaah. Bila nak menang dengan UMNO ni, kita tak mau pakai pula kewajipan untuk berpakat dengan semua orang untuk membuatkan amal dengan bangsa Islam. Jadi itu antara bentuk dimensi yang kita bincang. Dia ada satu dilema dalam jemaah ni. Maka kepada jemaah amal Islam dan jemaah. Kalau zaman saya dulu dia ada satu dilema ataupun konflik. Kita nak buat satu perkara yang boleh kerja kepada masyarakat kampus kan. Kampus tak apa benda je. Dia ada satu perkara, sistem dia kena tanya orang atas ni. Dia ada satu bahai tu, dia satu bahai kena tanya orang ni, kena tanya ketua pemuda tu, kena tanya orang ni. Kan, apa tu yang jaga mahasiswa JPM? Yang JPM tu boleh bagi JPM bagi, boleh buat. Seolah-olah ni kalau JPM tak bagi, ini bukan amal Islam ni. Dia amal kafir. Okey, dia jadi macam tu. Budaya ni biasanya sangat-sangat dia macam virus dalam satu bulan. Bahaya sebab dia melambatkan gerakan, dia melambatkan usaha perbaikan, dia melambatkan usaha pencerahan. Sangat bahaya. Okey, kita ada pendapat. Saya dah sebut ni. Lagi. Okey. Perkara yang bangkit ni ialah, contoh dia ialah apa yang disebut ni sebenarnya dah di bawah subjek perbezaan pendapat. Betul kan? Apa disebut ni bila orang bawa nak buat, kena minta pendapat orang atas. Orang atas pula kata